Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 13 November 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan usul pemindaan peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Undangan Negeri Sarawak yang dibentangkan semalam oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap adun Asajaya. Usul meminda peraturan-peraturan mesyuarat Dewan tersebut bertujuan memperkasa sesi persidangan Dewan dan mengelakkan ahli-ahli DUN menyalahguna maklumat daripada sumber tidak sahih, khususnya daripada platform sosial media untuk membuat kenyataan atau komen yang tidak benar, bersifat mencemuh, mengejek atau berbahaya. 9 orang adun dari Telian, Meradong, Beting Maruh, Murum, Bawang Asan, Bukit Bergunan, Pending, Kota Sentosa dan Padungan terlibat dalam sesi perbahasan usul tersebut. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah mengenal pasti kawasan Sungai Tunuh Kapit yang berkeluasan 216 hektar sesuai untuk penanaman padi. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kawasan ini telah dicadangkan dalam senarai perancangan kerajaan untuk dibangunkan dengan kemudahan infrastruktur asas pengairan dan saliran. Menurut beliau, Kementerian melalui Jabatan Pertanian Sarawak sedang menjalankan kajian kesesuaian dan kebolehilaksanaan di kawasan tersebut bagi menilai potensi sebagai kawasan penanaman padi. Ia dijangka siap pada suku pertama tahun 2025. Beliau menjawab pertanyaan adun baleh Nicholas Kudi Jantai pada persidangan hari kedua Dewan Undangan Negeri semalam. Menjawab soalan tambahan adun baleh, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, seramai 395 pesawah dan 585 penanam padi bukit di kawasan Merit dengan jumlah keluasan kawasan bertanam 980 hektar telah menerima manfaat daripada skim baja dan padi Kerajaan Persekutuan SBPKP serta skim baja dan racun padi bukit SBRPB. Ini melibatkan jumlah nilai bantuan sebanyak RM960,838 bagi tahun 2024. Sementara itu, sebanyak 222 lot pertanian dan 203 lot kediaman telah dikeluarkan dengan surat hak milik tanah kepada para peserta skim pembangunan tanah Skrang tersebut sejak 1967. Menjawab pertanyaan adun Engkelili, John Nicol Rayong Nipak di persidangan hari kedua, mesyuarat kedua bagi penggal ketiga DUN Sarawak ke-19 malam, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, Jabatan Tanah dan Survey akan bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak bagi memuktamadkan proses pengeluaran surat hak milik tanah kepada para peserta yang belum mendapat surat hak milik tanah mereka. Projek pembinaan jalan yang menghubungkan Miri Marudi, Marudi Mulu serta Long Panai, Long Lama kini di peringkat dokumentasi tender. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Insinyur Aidil Lariwu berkata, projek di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda itu dijangka akan ditender pada suku pertama 2025. Menjawab pertanyaan daripada adun Pujut Adam Yi Siu Sang, beliau menjelaskan kerja-kerja pembinaan dijangka bermula suku ketiga 2025. Projek jalan bernilai 3.8 bilion ringgit tersebut akan mengambil masa 48 bulan dan dijangka siap pada tahun 2029. Pakej pertama akan melibatkan jajaran Miri Marudi, Long Panai, Long Lama sepanjang 68 km. Pakej kedua dari Miri ke Mulu melibatkan jajaran sepanjang 76 km. 14 dari 22 buah sekolah rendah dan menengah di kawasan Meluan dilengkapi dengan capaian internet. Menjelaskan perkara tersebut di DUN Sarawak semalam semasa menjawab soalan adun Meluan Roland Duat Jubin, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagam berkata ia melibatkan sekolah SK Nanggaju, SK Nangga Maung, SK Nangga Ensiring dan SK Nangga Jambu dilengkapi dengan capaian internet menerusi pakej Starlink Business Priority 1 TB. Kata Datuk Liwan ianya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala 8 buah sekolah lain telah mendapat perkhidmatan fiber dan jalur lebar internet.
Bantuan khas kewangan RM1,200 kepada pelajar Sarawak di institusi pengajian tinggi bukti sumber kewangan negeri yang semakin kukuh. Presiden Tetap Persatuan Wang Klan Semarahan dan Sarawak, Datuk Wong Tiong Hock berkata dengan jumlah yang besar kepada sejumlah pelajar yang mustahil dilaksanakan jika sumber kewangan yang tidak mampan. Skim bantuan sebegitu katanya amat membantu pelajar dari golongan berpendapatan rendah. They do very well. They know how to look after our Sarawakian young people. Datuk Wong ditemui pemberita RTM menjelaskan perkara tersebut di Kuching. Isnin lepas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg memperkenalkan skim bantuan kewangan kepada pelajar Sarawak di IPT dalam pembentangan belanjawan negeri di Dun Sarawak. Siri Bermukun Borneo di Sarawak disifatkan penganjuran terbaik pernah disaksikan. Ketua Delegasi Radio Televisyen Brunei, Nur Hawadah Ramli berkata, dengan layanan dan keindahan Bandaraya Kuching menjadikan penganjuran tahun ini memberi makna besar kepada badan penyiaran negara jiran itu. Dengan sambutan istimewa di Kuching akan dijadikan pendorong bagi penganjuran tahun depan yang akan mengambil tempat di kampung halamannya Brunei Darussalam. Dapat melaksanakan tugasan kami, dapat memberikan yang terbaik kepada delegasi RTM dan juga RRI yang mana kita sangat mengalu-alukan kehadiran mereka pada tahun hadapan dan insyaAllah kami akan memberikan yang terbaik. Nur Hawadah ditemui RTM sebelum berlepas pulang ke Bandar Seri Begawan di lapangan terbang antarabangsa Kuching petang semalam. Cubaan menyeludup keluar beberapa barangan keperluan berjaya dipatahkan Tentera Darat Malaysia TDM di sektor Pas Gapma Terbeduk di Serian pagi semalam. Barangan terbabit dijumpai di kawasan berhampiran belakang kantin Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan 100 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan medianya berkata anggota TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sedang menjalankan rondaan jarak dekat menjumpai barangan tanpa tuan tersebut diletakkan dalam bungkusan plastik hitam. Pemeriksaan mendapati terdapat 48 paket gula, 23 kampit beras dan 3 guni bawang putih. Kesemua hasil rampasan dianggar berjumlah RM1,040.93. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Terbeduk dan kesemua barangan rampasan telah diserahkan kepada pihak kastam untuk tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak menyita 9,864 kilogram gula pasir dan 2,078 kilogram minyak masak yang dalam pemeriksaan ke atas sebuah premis tanpa alamat di Jalan Kampung Setungkol Lundu semalam. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menerusi kenyataan medianya berkata, pemeriksaan tersebut dijalankan hasil risikan selama 2 minggu selepas menerima aduan orang ramai terhadap penyalahgunaan barang kawalan melibatkan gula dan minyak. Semasa pemeriksaan dijalankan, mendapati barang kawalan berada di dalam permisi yang terlibat. Nilai sitaan dianggarkan berjumlah RM33,307.40. Seorang warga tempatan turut ditahan bagi tujuan siasatan lanjut. Matthew memberitahu KPDN Sarawak telah melaksanakan zoning pengedaran barang kawalan melibatkan minyak masak berkuat kuasa sejak 1 November lepas. Program zoning minyak masak di Sarawak dilaksanakan bagi memastikan rantaian pengedaran bekalan minyak masak sampai ke pengguna di seluruh negeri Sarawak melibatkan syarikat pembungkus, pemborong dan peruncit yang berlesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sehubungan itu, siasatan lanjut akan dijalankan ke atas rantaian pengedaran minyak masak yang melibatkan 3 pembungkus utama minyak masak berdasarkan sitaan barang kawalan berkenaan. Siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.